Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والهام الملائكة المقربين في عافية يا ارحم الراحمين. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. اني امنت بربكم فاسمعون. إلهي أنت مقتولي ورضاك مطلوبي. أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك وعنايتك آمين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama kali malam ini, marilah sama-sama kita merapatkan tinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jemput kurnia dari Allah, taufik hidayah. Allah masih beri kepada kita usia yang panjang, sihat wal afiat. Dan Allah beri izin ini kepada kita boleh menjayakan program kita malam ini. Program yang luar biasa yang kita tak pernah buat ni. Malam ni, malam pertama dan kali pertama bagi Allah. Untuk panggilkan bapa-bapa kita mari bincang, mari setia, muzakarah, bukakan kita tentang dengan perkara yang sedang berlaku di tempat kita ataupun di kampung-kampung kita sekarang ini. Alhamdulillah, muslimin muslimat, selain daripada kita berdoa amal hari-hari untuk menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan keluarga kita ataupun kampung halaman kita daripada bala ataupun wabak yang sedang berlaku ini, ialah kita kena ada menambahkan ilmu agama Allah supaya kita jaga diri kita. Kalau kita sekarang ini maklum dah kata kita berjalan menghadapi kepada negeri ke negeri yang tukar. Mana sama-sama yang kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ialah kita jadikanlah ataupun mengelakkanlah atau kita jagakanlah diri kita masing-masing supaya kita tak tergulung di kalangan orang yang nampak diri pada tempat yang berbeza. Kalau tu baik, hadirin hadirat muslimin muslimat dan penonton yang bersama dengan kita malam ni, baru masuk itu kuliah malam ni dalam 80 kuliah ni. Pertama kali kita nak minta supaya kita ni sebarkan perkara yang baik, sebarkan perkara yang manfaat ni melalui pakak-pakak dulu kita supaya bukan kita tak boleh dengar perkara yang baik. Bahkan secara marah kita, sahabat handai kita ataupun jiran tetangga kita boleh dengar juga perkara-perkara baik, boleh bermanfaat daripada hak kita buat satu forum mana ni, satu sewana tukar fikiran supaya moga-moga boleh kita ambil manfaat. Maka mana-mana yang bersama dengan kita malam ni lebih kurang tambah ni sampai 100 orang ni tak je. Kerana kita tengok manfaat untuk kita. Cara kita tengok melalui kita share boleh 2 kali ganda. Banyak mana hak kita dengar semua Nabi sallallahu alaihi wasallam kita man dalla 'ala al-khair mithlu ajri fa'il. Mana orang yang tunjuk pada jalan baik, maka pahala hak baik dia buat cukup, pahala dengan sebab orang buat ikut hak dia buat tunjuk tu. Itu juga. Ini kalau kita mengukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi kita tidak tolong, maka kita tolong dia, tolong optikan perkara baik. Alhamdulillah. Jadi malam ni malam istimewa lah bagi kita ni, bagi hamba lah. Hamba ni tak pernah lagi ni bagi orang ramai. Mari sekali ku ramai, tepat orang. Apa-apa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dengan tengah kita 3 orang ialah Dr. Abdullah Abu Bakar, Babu Ghazali kita daripada Mulu dan Babu Nawawi kita daripada Kampung Atas Luka kita. Alhamdulillah yang mana babu-babu kita ni boleh ambil peluang, boleh beri masuk, mari kongsikan ilmu-ilmu agama macam ni. Lalu tu kita ni tak lewatkan masa kita maksud dalam bicaraan. Kerana tajuk kita nak bicara malam ni, tajuk yang penting sangat.
patut kita ambil perhatian dah tapi pada tu ni sangat-sangat nilai dengan tak ada semasa kita tadi. Tak ada semasa kita tu hadapi secara ni, patutlah kita ambil perhatian tentang tajuk kita nak secara mana. Tajuk ialah hikmah di sebalik COVID yang sedang berlaku. Lalu tu kita tak mendapatkan masa kita nak jemput Dr. Abdullah kita bagaimana ahli jurnal yang pertama untuk menyampaikan maklumat kepada kita bahawa yang pertama kali kita nak buat foto agama lain, foto agama balas mana yang dibentang tidak peduli kita tetap tuan duit pulang atau duit pulang. Nak tanya monyo, bagaimana pengertian tawakkal yang dikandung musik agama dan cara lagu mana kita nak beramal dengan tawakkal benar-benar dikandung itu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ayah mai tu? Ayah mai waboli kita, lepas tu pula wabawi. Tawakal lagi tu. Jadi alhamdulillah dah. Kita kena ingatlah bahawa memang dalam suasana pesen ni kena bijak orang Islam. Dah. Kerana orang Islam sendiri itu tidak orang panggil apa ni tak menjadi kelek kabuk. Kerana orang Islam itu sendiri sifat dia satunya dia ada tamakninah, ada ketenangan hatu hawi pada orang Islam masing-masing. Yang kedua pula kita yakin bahawa setiap ujian itu ada hikmah di sebaliknya. Innahu azizun hakim. Tuhan maha mulia, maha bijak, dan Tuhan tahu dah apa yang Tuhan nak berlaku. Lepas tu pula sebagaimana ayah main ada tanya tadi, iaitu apakah pengertian kita tawakal. Sebenarnya cara Nabi SAW tunjuk ke kita ketika berlaku iaitu wabak ni banyak benar yang main deh. Boleh deh. Jadi sebenarnya kita tengok pertamanya kalau mengikut hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, innahu azab, satunya azab. Azab ala man yasha, innahu azabun yab'athuhu Allah ala man yasha. Jadi pertamanya jadi azab Tuhan no we kena di atas orang Tuhan no ialah wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tuhan jadikan rahmah pada orang beriman. Jadi boleh saya duk perhati dah. Bawi yang main dah. Orang Islam ni banyak hak kena kan. Tak teruk. Kita duk tengok macam Tuhan tu ada rahmah lagi lah dah. Pupuai sikau ni itu orang hak demam, hak gulungan hijau dah. Maknanya hak tak bahayalah. Duduk di rumah payabang sana tu banyak orang Islam kita hak kena hanya tak bau saja. Maknanya masih Tuhan masih rahmah kepada orang Islam walaupun wabak ni turun banyak. Sini kita kena yakin. Yang kedua pula iaitu kita sebagai orang Islam kita kena takayuf. Kena takayuf maknanya kita kena menyesuaikan diri. Ni Nabi SAW ada sebut ke hadis Rahman bin Auf ketika Sayyidina Umar nak tubik daripada Syam tadi tu, nak tubik pada Syam, maka pada ketika itu dia kata, aku pernah dengar Nabi SAW sebut bahawa iza sami'tum bihi bi ardin fala taqdimu alaih. Maka kalaulah kamu dengar kata berlaku tu jangan masuk. Wa in waqa'a wa antum bih. Kalau berlaku penyakit tak duduk di tempat tu fala takhruju minhu, maka jangan tubik. Maka ini ialah satu untuk nak menyesuaikan diri. Benda ni orang Islam mesti kena ambil, dan benda ni di antara asbab, mengambil asbab. Yang ketiga pula iaitu Nabi SAW sebenarnya bahawa Nabi sebutnya iaitu
wa laisa ahadun yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu liyusibuhu ila ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahid. Jadi selaginya yaitu dia duk kita kena ingat supaya dengan ambil sebab iaitu kita pakai mesh dan sebagainya. Mesh itu kalau kira agak supaya kita duduk di rumah kita tu lah dah. Maknanya kita wiqayah, kita nak jaga walah nama tu sir kena. Dah. Apa boleh napalah no tu. Dah. Jadi benda ni ya'lamu annahu la yusibuhu ila ma kataballahu lah. Ni masuk akidah. Kita orang Islam dah. Ya, kita tengok hari ni banyak orang saat ni tu apabila mari nyakit COVID ni, jadi takut telajak pun ada juga. Takut siapa nak pergi kedai, takut situ, takut sini. Takut macam-macam. Takut sebenarnya dah ada. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah adwa dah wala sihra wala tiyarah wala safara. Nah, Nabi sebut tak ada adwa, tak ada pesing etikok kata penyakit saat itu jakit dengan sendiri tanpa dikandaki oleh Allah. Dan tak ada benda tu Islam dan tidak ada sihir. Tak boleh juga bersakap baut kita orang Islam dengan sihir. Lepas tu pula laginya wala tiarah dan wala lagi iaitu wala safar. Orang dulu takut kalau boleh safar kan. Jadi benda-benda macam ni kita nak kena nak ambil asbab. Dah bila ambil asbab ni tu, maka bila kita ambil masbah ni lah, kita barulah mari. Marinya kita tawakal pada Allah. Tuhan sebut kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana falyatawakkalul mu'minun. Iaitu katakanlah bahawa tidak akan kena kita saat itu oleh sesuatu melainkan apa Tuhan telah tertulis. Apa Tuhan telah tertulis, iya Tuhan maulana, Tuhan ada cara kita semua. Falyatawakkalul mu'minun, maka hendaklah bertawakal oleh orang beriman kepada Allah. Sini ya main kita tengok dah, maknanya tawakal saat itu ya mari sini. Mari selepas daripada kita ambil sebab-sebab semua dah. Dah hari ni ada hak cuba-cuba faham silap lah kita atas supaya ada ambil sikap takkan meh lah kau tapi PS maya contoh tok serengeh tu ada. Nah, tok seduk engeh. Lepas tu pula kadang-kadang saat itu jadi pegang tawakal telajak. Serah Tuhan telajak, tak ada ittikhadul asbab. Tak ada ambil sebab ke apa semua. Maka benda-benda ni lah buat orang Islam itu hari ni merebak banyak. Merebak banyak ni dua kali sebab ya. Main apa saya payahlah balik dah. Pertamanya merebak banyak saat ni kerana kita orang Islam, kita saat ni tu tak pandai menyesuaikan diri. Contohnya kita tawakal telajak. Dalam keadaan kita tak ada ittikhadul asbab. Benda ni jelas lah. Benda ni jelas muslimin muslimat. Hari ni kita sendiri hok buat merebak. Kita kena pergi situ. Kita sendiri orang hok buat jadi penyakit ni merebak bukan. Nak kata sepuk Tuhan tak boleh bagi kata. Kita tak ada ambil sebab. Kita ambil mari pergi kata tawakal. Dalam keadaan kita tak ada pergi. Dalam keadaan kita saat ni tak ada turut sunnah Nabi. Dok pergi situ, dok pergi sini. Dalam keadaan kita tak ada pakai meh, tak ada buat bebas nah. Kata tu bebas nah ni tu mari gerak mari kita. Mari kena dia kena kita. Kena kita juga. Lepas tu pula yang keduanya saya dah nampak merepok sananya. Iaitu pertamanya sebabnya iaitu kita sendiri kita tak ada ittikhadul asbab, tak ada ambil sebab. Yang keduanya kita tawakal. Kita tawakal tanpa sebab. Benda ni dua-dua ni dekat-dekat ya. Pertamanya tak ada ambil sebab mula. Tak ada ambil sebab mula. Yang duanya sebab kita ambil faham tawakal yang salah-salah. Mari tak benda ni depan dah kata tak apa, kita serah Tuhan tu. Maka ketika itulah menyebabkan timbul benda merebak sampai ke di jalan 80 lebih 90 lebih 100 lebih parwa 100 taning 100 lebih waktu pula nara apa supaya tu juga. Fak kita hari ni tak berani nak pergi kedai, tak berani nak pergi makan situ sini. Ni sebenarnya kita nak sepuk orang tak boleh lah. Kerana kalau kita tengok balik Bomo, balik gaji ATMTB lah ya. Dia ATMT dah. Balik Bomo saat ni tu dia penuh sungguh. Dia kacau
buat gotu, buat usaha habis-habis dah dia untuk nak tok sim rebok. Tapi hari ni kita nak pergi kata sepuk atas kaca tak boleh dah. Kita nak pergi sepuk atas bomo tak boleh dah. Bomo tidur tak tidur dah dianya. Nah, tapi hari ni kita rasa fok kita sendiri. Nah, kita pergi faham tentang masalah tawakal, tak kena, dan kita faham pula masalah ittikhadul asbab saat ni. Kita tak ada ambil sebab. Jadi dua-dua maknanya hari ni kita luput dua perkara sekaligus. Nah, kita luput dua perkara sekaligus. Kita tawakal dalam keadaan buta. Yang kedua pula kita tak ada ittikhazul asbab dalam keadaan benar merebak. Dua perkara itulah. Sebab tu saya benar ni orang panggil kita tak bijak dalam nak menyesuaikan diri. Nah, bila kita tak bijak ni tu, Tuhan ni adalah hikmah di sebaliknya. Tu pun kalau kita tengok Tuhan kesian belah lagi lah. Nah, kerana apa? Kerana orang Islam ni saya dah dengar dah painai ni painai belah dak ayat demo tak boleh tak painai lah deh. Kita nak ayat tu orang-orang hok kena sat ni orang tak tahu ni deh. Malah nak ayat kan. Nah, orang-orang bukan Islam ni kena ni teruk-teruk. Dah saya dengar daripada payaban dan sebagainya kena teruk-teruk nyawa tak boleh berlaku balik kan. Tapi orang Islam ni masih Tuhan wa Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tuhan siaplah lagi. Ada lagi lah pesan orang panggil jadi kelum sikiau tu banyak lah. Banyak. Cuma ada hak nyakit saat ni tu biasalah benda-benda yang dia adalah kita kata dah. Tu lebih kurang. Tu round pertama untuk kali ni dulu. Saya serah kepada Ayah Mai klik semula pula dah. InsyaAllah. Ayah Mai dengar tak tu? Dengar tak tu? Keleng nampak tu musing ni. Keleng tak kuat. Tunggu sekejap dah nampak. Tu bagi semula pula. Perkara-perkara yang kaitan dengan wabak COVID yang berlaku di tempat kita ni ialah kita nak beri soalan kepada bapa kita, apakah hikmah bapa kita nak balik? Apakah hikmah dan akibat di sebalik wabak COVID yang sedang merebak mengikut pandangan bapa? Hikmah apa? Ya. Betul bapa kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada ayah mai kita yang dikasihi sahabat dua orang sahabat seperjuangan Dr. Abdullah Abu Bakar dan Bapa Nawawi yang dikasihi semua. Alhamdulillah jamil latih belaka pada malam ini. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Terima kasih kerana memberi ruangan kepada saya untuk menyertai para alim ulama menumpang teduh di bawah teduhan alim ulama kita. Alhamdulillah. Jadi terima kasih Ayah Mai yang membuka ruang Ayah Mai untuk kita sama-sama bincang isu yang begitu penting seperti mana yang disentuhkan oleh Dr. Abdullah kita berkaitan dengan ramai kesilapan orang yang mana beranggap kata kita orang Islam ni tawakal tu salah faham di sudut tawakal. Alhamdulillah penerangan yang rasanya cukup memuaskan, cukup bagus, cukup penuh dengan pengertian. Seterusnya apa yang dilontarkan oleh Ayah Mai kita berkaitan dengan periktibaran, pengajaran daripada apa yang berlaku di atas kita, hikmah benda yang berlaku di atas kita ni. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidup kita ni penuh dengan hikmat sebenarnya. Selagi mana kita hidup di atas muka bumi Allah, selagi itu dia ada rahsia di sebalik kehidupan kita. Kalau sehat kita pun itu merupakan ujian.
Sakit kita merupakan ujian. Muda kita umur ujian, tua pun ujian, orang tina pun ujian, orang jantan pun ujian. Hidup kita selagi mana kita hidup di atas muka bumi Allah, maka selagi itu kita penuh dengan percubaan dan ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam ayat surah yang kita selalu baca, sebab itulah mungkin alim ulama kita boleh nampak kata surah ni kita kena baca tiap-tiap malam dah. Surah Al-Mulk surah ni muslimin muslimat kena baca tiap-tiap malam. Yang pendek ya 30 ayat. Buat apa kena baca tiap-tiap malam? Untuk memberi peringatan kepada kita semua bahawa hidup kita ni adalah diuji oleh Allah. Allazi khalaqal maut. Allah Taala yang menciptakan mati wal hayata dan menciptakan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu, mana seorang kamu yang baik amalan buat kamu semua. Nak tengok kata orang hak hidup di atas muka bumi ni, hak mana paling jauh, hak mana paling dekat dengan Allah. Sebenarnya hak tu tujuan kita hidup di atas muka bumi dan tujuan kita mati selepas ni. Tapi kalau kita tengok dalam ayat tersebut, Syekh Mutawalli Sya'rawi sedap dia ayat tafsir dia tu. Dia kata apa dia sebut kata mati dulu, lepas tu dia sebut kita hidup. Tak. Kalau kita kira tu hidup dan mati tak. Dunia akhirat kita sebut sama-sama lagu tu. Dunia dan akhirat, kerja dunia dan akhirat. Maknanya hak lah ni lepas tu ada orang mati dulu lepas tu hidup. Tak ada gitu di sudut kecap kita. Tapi di sudut Al-Quranul Karim, allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah Taala yang ciptakan mati dan ciptakan hidup. Nak ayat kata kalau hak mati tu ia lebih jauh daripada ujian. Wal hayata liyabluwakum. Al hayat yang mana yang lebih dekat dengan ujian kita tu, al hayat dengan ibtila tu dia dekat duduk sekali dah. Al hayat wal ibtila tu dia duduk sekali, dekat, dia sambung ke selalu dah. Kalau selagi mana kita hidup di atas muka bumi Allah, kita mesti ada ujian, mesti menempuhi ujian. Itu tak boleh nak lagi. Maka hari ni masya-Allah, ujian tu pelbagai bentuk ujian. Maka kita sekarang diuji dengan global. Diuji dengan serata ayat Maidah. Kita diuji dengan secara umum. Pak kita semua kena berlaku. Orang kaya kena, orang kafir kena, orang Islam kena berlaku. Tapi bila sebut kata kena ujian, maka hikmat tu macam-macam lah. Macam-macam hikmat. Betul lah soalan yang ayat Maiwi kata dalam mumma, dalam kacamata, dalam pandangi hak amba. Jadi amba mungkin amba nampak kata pandangan amba sini. Tapi kalau tuan-tuan muslimin muslimat boleh nampak macam-macam lagi. Kita pun Dr. Lah, Baba Nawawi dan Ayah Mai pun boleh nampak kata hikmat tu begitu banyak sekali. Tapi apa yang amba nampak tu ialah mula-mula sekali adalah langkah hidup kita. Tuhan nak ingat kita kata kita fakmu ni hidup kat dunia sebenarnya. Situ ya. Mula-mula sekali fakmu duk hidup ni. Fakmu duk hidup fakmu ni. Duk hidup. Maka kalau mu hidup mu kena kata kalau hidup jawab dia kena mati. Situlah. Jawab kena mati sebab apa? Sebab benda yang boleh mengingatkan Allah Taala yang sangat-sangat besar adalah mati. Ini qad nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Aku larang mung tak boleh ziarah kubur belum ni dia kata, tapi sekarang ziarahlah kubur. Sebab apa ziarah kubur? Sebab kalau mu ziarah kubur, mung akan dengan ziarah kubur itu boleh mengingati kamu tentang kematian. Apa Nabi suruh kita ingat tentang kematian? Untuk Nabi ingat kata kita ni hidup atas dunia ni. Lepas ni kita kena mati. Lepas mati itu adalah kehidupan sejati. Kalau hidupan sejati itu dia tak ada ujian dah lah. Dia tak ada ujian sampai tahap kata tak ada sembahyang, tak ada puasa, tak ada sakit, tak ada demam, perut ni tak kena masuk bilik air, tak kena dah. Rapak. Sel lihat tip naik semong tak ada dah. Hutan kau tempat ni tak ada dah. Semua tu lepas belaka setelah kita semua tu lepas ujian dunia. Yang lain ni kita kena hidup tak dunia dulu. Waqi'i kita nyata kata kita hidup tak dunia. Nak peringat tu dulu mula-mula sekali tu. Maka dengan mari Covid ni kita boleh ingat kita semua bahawa rupanya kita lain ini hidup tak dunia. Sebab itulah kita ada macam-macam cubaan. Yang pertama. Yang kedua, kita boleh nampak sebesar-besar nampak bahawa apabila kita hidup atas dunia ni,
rupanya kita ada penciptanya. Dunia ni kadang-kadangnya kita galik, kita berasa kata semua orang yang murah rezeki, orang yang ada kerja, rezeki dia ada sama-sama, dia berasa kata rezeki tu di tangan dia. Orang yang sihat, dia berasa kata dia boleh jaga kesihatan dia. Dengan dia lasak, dia berasa jauh dia mati. Dia lupa kadang-kadang kata dunia ni ada kapten duk susun. Duk pusing, duk itu ada tuai dia lupa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak peringatkan supaya manusia tu ingat kata dia ada, kita ni ada tuai, sama-sama kita ada tuai, maka Allah Subhanahu Wa Taala hatta tentera-tentera dia. Tentera Allah Subhanahu Wa Taala, al-ma' wal hawa jundan min junudillah. Air, angin, udara, sebenarnya semua itu adalah tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila Allah Subhanahu Wa Taala ingin peringatkan nak ingatkan manusia, maka Allah Subhanahu Wa Taala hatta tentera dia. Apa Allah Subhanahu Wa Taala susun tentera dia, hatta tentera dia cuek sikit banyak untuk nak ingat kepada manusia kata, oh, rupanya di sana ada Tuhan. Hari ini, Masya Allah, tentera yang tak dapat kita nampak, tak dapat kita lihat. Kadang-kadangnya manusia dia bungkah dengan teknologi lah ni. Dia berasa kata, ya betul lah, dunia lah ni duk bertanding tentang peluru. Amerika buat peluru berpandu besar. China pula buat saiz peluru lebih besar. Tunjuk kemegahan. Tunjuk ke apa ni, kekuatan. Tunjuk nak koyak kata hebat dia tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala hatta peluru dia, hatta tentera dia, manusia tak nampak. Tapi peringkat permulaan manusia tak berasa takut sangat. Tapi dengar sebentar, dengar orang panggil tak ada nak tang tua. Pak kita ni tak ada nak tang tua ni, maka peluru dia ni, tentera dia tu merebak masuk setiap juru kampung. Lo ni pakat takut, pakat itu. Nampak tak? Tak nampak. Tetapi yang kita nampak adalah kuasa yang menghantar tentera tu. Maka hikmah yang besar, nombor 2 adalah nak kita khususnya orang Islam ni ingat hidup kita ni ada Tuhan yang susun kita. Maka dia hantar tentera ni nak kita ingat kepada Allah. Nak kita ni ingat kepada penciptanya. Hak ni besar sekali, maka rugi sekali lah muslimin muslimat yang sedang menonton ruangan Ayah Mai FC ni. Kita rugi, sangat rugi kalau kita gecek pasal COVID. Kita buat di kedai kopi pasal COVID, tetapi kita tak ingat kata COVID ini adalah benar-benar Allah hantar kita. Benar-benar Tuhan yang susun, Tuhan yang hantar, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menyembuh sebenarnya. Semua yang sakit, semua yang apa, susun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sebagai orang Islam kena ingat, besar-besar kena ingat kata susun ni Allah Taala nak ingat kita. Nak uji ni supaya nak ingat kita. Nak kita ingat kata sana ada Tuhan sebenarnya. Ada Tuhan yang susun, yang tadbir, yang mana manusia kadang-kadang takut benda yang besar. Kadang-kadang manusia yang takut benda yang hebat. Tetapi sekarang manusia takut benda yang tak nampak, benda yang sangat kecil. Doktor lah kita biasa kecek 2 orang dulu. Kata kume ni, kume COVID ni, kume dia tu, dia kena besar 1,400 kali ganda baru nampak dengan kata tu. Dia kena besar, dia panggil kata nak boleh nampak kume dia 1,400 kali ganda baru nampak dengan mijhar, baru nampak dengan klong 1,400 kali ganda dengan hokpo ketik baru nampak dengan klong, baru tak nampak dengan mata lagi. Maknanya terlalu kecil benda. Bila benda tu terlalu kecil, maknanya wujudnya benda tu Tuhan nak ayat kata dengan benda kecil ni kena ingat semua Pak Mung kata aku Tuhan sebenarnya. Aku Tuhan sebenarnya, susun boleh susun. Benda kecil, benda besar, walaupun kau ni kecil, walaupun kau ni besar, tapi Mung takut benda kecil lebih daripada benda besar lagi. Harilah ni. Semua kita takut benda yang besar, takut gapo nama benda yang besar, tak takut. Takut macam-macam lah benda besar, takut gajah. Benda tindih gajah, benda tindih apa. Tapi benda kecil lah benda ni tak pernah kita takut. Hari ni kita takut benda kecil, sebenarnya bukan kita takut benda yang kecil tu, tetapi sebenarnya kita takut pencipta benda yang kecil. Kalau ni sepatutnya kita kena buat pengajaran dalam COVID yang menghadapi kita hari ini. Lepas tu yang ketiga, adik-kakak muslimin muslimat semua, sudah pastinya dengan masa yang rekah ni kita susah kata besar sekali apabila diuji. Buat kita diuji, nak tengok buat kita cara muafakat buat kita sebenarnya. Cara kesatuan buat kita. Dalam kampung kalau susah hak ni lagu mana? Nak tengok matalul mukminin fi tawaddihim wa tarahumihim kamathal jasadil wahid. Orang mukmin dia kena umpama jasad yang satu. Dalam kasih sayang, dalam ta'atufihim, dalam lemah lembut mereka, dalam itu nak tengok kata
jasad yang satu apabila mereka sakit, apabila mereka susah, mukmin tu, maka Allah Taala uji kadar effort kita ni seluruhnya susah supaya effort kita tu antara satu sama lain ambil berat antara satu sama lain. Jadi learning ni orang yang sihat, dia jangan duk cebut, jangan duk itu letak diri dia dalam kebinasaan supaya sebab takut benda tu jangkit kepada orang lain. Jadi kita mikir kepada orang lain pula. Walaupun kita tak mikir diri kita, tetapi kita mikir saudara kita mikir orang lain. Itu yang sepatutnya, yang seharusnya orang mukmin mikir. Kita orang mukmin tak boleh fikir hal kita sekarang, tapi kita mikir hal saing kita, nak mikir hajiran tetangga kita. Itu baru nama mukmin. Suasana tersebut wujud apabila datangnya ujian Allah Subhanahu Taala melanda muka bumi Allah. Sebab tu kita nampak hari ni tu yang cip macam-macam, tu yang cip. Ada tu yang cip hak kampung tu, bila kampung tu kena katuk Allah rasa susah, berata-rata susah. Benda ni boleh nampak. Dan kalau umat Islam tak berasa susah, berasa mansai pula. Ada dengan muka, tak jaga sangat. Muslimin muslimat jangan kata lagu tu. Kalau kita masa kena dah, kita masa keji dia kata, itu bukan langkah seorang muslim. Sifat muslim apabila diuji oleh Allah, bukan langkah dia, maknanya tak nampak hikmat situ tu. Kalau kita duk itu, kita keji orang sakit, kita tak boleh. Kita keji orang kena COVID, tak boleh. Dia diuji oleh Allah kena COVID, maka kita alhamdulillah diuji oleh Allah tak kena COVID lagi. Maka bila dia susah, kita kewajipan kita kena tolong sekadar yang kita boleh tolong. Itu yang seharusnya hari ni kita pakat susung. Sebab apa? Mungkin hari ni dia kena diuji, esok kita pula kena diuji oleh Allah SWT. Rasanya tiga perkara tu sebagai langkah untuk kita buat perbincangan kita. Masa sikit sangat ayam mai dah. Serah balik kepada ayam mai untuk kita pergi kepada perbincangan seterusnya, insya-Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, sungguh terang menerang yang diberi penjelasan oleh Wak Boli gitu. Nyata tutung satu. Ialah hikmah di antaranya supaya kita ingat kepada Allah. Kemungkinan lah waktu dulu kita belum dikena babak, belum punya penyakit, tapi kita jangan nak hidup, jangan nak cari makan. Kalau orang kampung kecil pakai kata-kata, kalau nak aku cari pagi, jangan kita darah. Mana kata kita betul kepada Allah. Lupa pada sendiri, lupa pada kurang ngajang pada tengah-tengah tak anda baca Quran, duduk dalam kampung tak benar tu ini adalah kuih kepada Allah supaya kita ingat bila Allah ada yang maha kuasa untuk mengikuti atas segala tanda ini. Ini salah satu di antara hikmah. Yang hikmah yang kedua kita sebut secara datang-datang. Yang diberi di kampung jadi kita tadi, tindakan kita ujian Allah tak ada ujian kita pada waktu kita kita menunggu kita tak benar menyakit cara kita benar diri kita benar dan buat ni kita kena ambil batu program mana kita boleh bantu dalam ini ada hubungan ada modaliti ada babo-babo kita untuk kita bantu supaya doktor mau untuk beri pada kampung-kampung mana yang tak buat video kena takut kampung Allah kota kita boleh tolong lah. Ini salah satu perkara Allah uji kita melalui wabak COVID. Kita sekadar uji dengan wabak tak. Uji waktu mana saudara mara kita dilanda oleh wabak, kita ada rasa bagaimana. Ada rasa sedih kita, ada rasa nak tolong nak bantu kita. Itu kita ada video. Hikmah. Maka tak payah buat dan maka kita teruskan kepada bapa Nawawi kita. Antaranya malam ini adalah soal yang kita angkat pada bapa Nawawi kita beri penjelasan. Ialah bagaimana Nawawi kita nak jaga diri kita dan jaga keluarga kita daripada penyakit yang sedang berlaku di aturan-aturan ini. Kita dapat kampung, kita dapat patah, satu pendapat video buat tak nak berjaga. Diperkenalkan bapa Nawawi kita beri penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah. Pertama saya ucap syukur kepada Ayah Mai kita dan selamat malam Abah Razali yang dihormati dan juga Dr. Abdullah
kita boleh bersuara muka pada malam ni, dan malam Jumaat, malam yang sangat barakah, dan harap kita insya-Allah dapat manfaat dan jadi satu tangga untuk nak dapat selamat daripada wabak, dan akan jadi punca insya-Allah bagi Tuhan mengangkatkan bala ini daripada kita cepat-cepat insya-Allah. Maka saya nak sambung dah apa-apa yang dibagi oleh bapa kita Ghazali hafizahullah taala, iaitu sangat betul dan benar sekali ketika beliau berkata bahawa COVID ini tak lain tak tidak ialah jundun min junudillah. Satu tentera daripada tentera-tentera Allah yang Allah nak hantar kepada sesiapa yang dia kehendak. Bila masa di tempat mana kepada siapa itu serah kepada kehendak dia dan takdir dia. Maka nak sampai di sininya nak ayat kata tentera Allah dia tidak ada hari kala. Dia tidak ada hari kala. Jadi siapa-siapa saja yang musuh, yang perang dengan tentera Allah, ia akan dapat satu sahaja natijahnya ialah yad. Sebab tentera Allah dia tak akan kalah sama sekali. Maka tentera Allah ni banyaklah, sebagaimana kata bapa kita tadi, angin, orang panggil jenis, orang panggil binatang, makhluk-makhluk Allah, bombing, orang panggil air laut dan penyakit pun semua itu tu, orang panggil pun tentera daripada tentera Allah. Maka tak kala kita semua, dan saya yakin sepenuh-penuhnya kata kita semua ni yakin dah kata ini tentera daripada tentera Allah, dan tentera Allah tak akan kalah. Siapa saja yang musuh dengan tentera Allah, dia dapat satu natijah saja, iaitu ia akan kalah. Maka kalau sini ni ialah kita mati ataupun duduk dalam keadaan bala yang sangat berat. Sebab tu jalan yang paling baik sekali untuk kita nak selamat daripada wabak ni dan daripada tentera Allah yang lain pun sama ya. Jalan yang paling selamat sekali ialah kita kena al-istislam. Nak serah diri. Nak serah diri kena mengaku Allah. Kena mengaku Allah kepada tentera Allah. Jadi pada wajib saudara semua, apabila kita perang ni, musuh yang ganggu yang tak akan sia belah kepada kita, dia akan lawan kita dengan cara kerasnya selama mana kita lawan dia. Tetapi bila masa saja kita serah, kita jangan lelah, ketika tu dia tawak nyanyung kepada kita. Itu manusia. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bukan daripada hikmah yang besar, sebagaimana kata bapa kita tadi, untuk baga ni tujuan yang hatagi ialah supaya nawi hamba dia sedar, nawi dia hamba dia khabar, supaya kembali klik kepada dia, kembali klik kepada agama. Maka sebagaimana kata Dr. Abdullah tadi, bermula bala ni azab daripada Allah ai lil kafirin, rahmat lil mukminin, dan satu lagi tanbih lil ghafilin. Kalau gitu hari ni kita boleh kata tujuan yang besar ni, yang kita orang Islam ni juga, dan kebanyakan kita ni dalam keadaan lalai, orang panggil lupa akhirat, lupa orang panggil balasan di akhirat sana, lupa mati. Maka boleh kata kita 80% dalam keadaan lalai. Maka daripada hikmah yang besar yang Allah hantar benda ni mari ni untuk gerakkan kita. Sebab tu jika kita tulis hari ni banyak lagi ini belum berlaku. Belum berlaku tak nak royak dah. Masa berlaku lah ni pun ramai lagi umat Islam kita tak semaya. Belum sedar lagi. Ramai lagi umat Islam kita duk buka aurat. Kadang-kadang pakai mes tapi aurat terbuka. Tidak amati dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mana tak khabar lagi. Dan beberapa banyak di hari ini dalam aku yang qawi yang bahaya orang panggil lagu ni
duk minum ketung lagi. Ini benda mabuk kaya lagi. Dan dia panggil apa? Hubungi alaqah laki perempuan yang ajnabi. Masih dia panggil sentiasa duduk hubung lagi. Seperti tak berlaku COVID. Nah, dan di beberapa banyak di hari ini, bagaimana kata bapa itu tadi, daripada hikmahnya, nak kita ni dia panggil kasih mesra hubung silaturahim. Hari ini diputuskan banyak putus. Dia adik-beradik bala kelahi di rumah tangga yang satu dengan sebab persatuan, dengan sebab apa semua. Nah, maka ni pun boleh jadi dia panggil hikmah yang besar untuk nak kembali ke semula, nah, dengan melalui COVID ni. Maka saya pergi kepada jawapan yang ayah panggil doktor kepada saya, iaitu hari ini kita kena wiqayah. Kita kena jaga. Nah, jadi tangga untuk kita nak selamat daripada wabak ni, taun ni, virus ini, dan supaya kita nak mengangkatkan bala ini, dia tangga dia. Maka di hari ini kadang-kadang kita faham salah. Salahnya ialah masalah dia panggil jaga diri ni, kebanyakan orang kita yang kira kata ini bak dunia. Tak satu apa dengan agama. Padahal wiqayah ni amrun dini. Nah, wiqayah daripada bahaya ni dia panggil apa? Perintah agama. Dan kadang-kadang wajib kita kena wiqayah. Sebab dia panggil apa? Satu kewajipan di atas diri kita kena jaga diri hak Tuhan bagi kepada kita. Hifzun nafsi ni wajib. Nah, maka di sini saya ringkaskan sebab dia panggil masa tak izin kepada kita. Jadi pertama kali supaya kita ni rasa nak wiqayah, nah, kita kena ambil tahu dua perkara dulu. Yang pertama, kita kena tahu kata COVID ni bahaya. Dan benar-benar bahaya. Dan jikalau hari ni, jikalau kita tak berasa tak bahaya lagi ni, dia panggil teruk dah kita ni. Sebab di hari ni seluruh dunia ni orang mati 4 juta lebih dah. 4 juta lebih dah mati. Dan dalam 3 hari ni, beberapa orang telefon masuk saya ataupun tu dengan chat. Nah, suruh kita berdoa, ya ta bapa, warga saya kena, ibu saya kena, isteri saya kena. Maka tolong berdoa, ataupun bapa tolong bagi doa ke saya, boleh ke tak saya nak amalkan. Mudah-mudahan saya selamat. Nah, tiba-tiba kemarin dia telefon mari, dia tulis chat mari atas bapa. Dia panggil tua saya yang kena COVID kemarin dulu dah meninggal dunia. Dan dia hantar video orang dia hantar kubur. Nah, maka mati dalam masa COVID ni belah lah. Sebab apa? Kita nak hubung tak boleh, nak masuk dekat tak boleh, nak buat apa tak boleh. Nah, tak seperti mati biasa dah. Sebab tu kita kena yakin bahawa COVID ni bahaya. Nah, yang akan bawa kita bahasa nak wiqayah. Dan yang kedua pula, agama perintah. So kita ni dia panggil jaga diri. Maka cara wiqayah ni iaitu bagi dua pula. Yang pertama hissi, yang kedua maknawi. Nah, yang hissi ni ialah kita ikut aturan yang dibagi tahu kepada kita oleh pihak doktor. Nah, tu. Jadi hari ni kita nak pakai tolong. Bukan kata dia panggil apa, hari ni kita nak benar-benarnya nak orang sia salah. Nah, jadi hari ini akak kita terima kasih banyak-banyak kepada pihak doktor yang mereka benar-benar saya salah kerana orang panggil sunruang. Nah, mereka tinggal rumah tak kelip, tak jumpa isteri, tak jumpa suami, tak jumpa ibu bapa, tak jumpa anak, tak jumpa adik-beradik. Nah, semua tu nak jaga, nak habis dia adalah COVID ni. Maka kita orang luar ni pun juga kena pakat. Nah, jadi kita orang letih dah, kita pun jangan buat orang keletih. Nah, apa yang kita boleh bantu, boleh tolong, kita tolong. Maka ni hak agama belaka ni. Dengan makna, jika kita pakai mask, kita boleh pahala. Jika kita basuh tangan, kita boleh pahala. Jadi apa saja yang kita jaga ni kita menyelamatkan, semua tu pahala belaka. Nah, kita pakai mask, Pak J dapat pahala Pak J. Kita tak ada duduk rumah. Dia panggil apa? 8 J. Dan tak jang nak pergi di tempat-tempat yang bahaya. Bila takut lekat, boleh pahala 8 J. Semua tu pahala belaka bagi kita. Nah, jika kita niat tu kena dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu, dan masa tu pendek, kita ringkaskan, kata wiqayah hissi ni kita ikutlah aturan yang dibagi kepada kita oleh pihak doktor. Nah, dan kita berdasar kepada hadis yang telah sampai kepada kita oleh Dr. Abdullah, dan Nabi kata, "Idza sami'tum at-ta'un
Nah, bi ardin fala tadkhuluha. Nah, fa idza waqa'a bi ardin wa antum fihi fala takhruju minha. Ini dia panggil cara jaga dalam agama kita. Kalau saya nak besar-besarnya hari ini ialah dia panggil purba biqayah dengan bentuk maknawi. Sebab hal ni lebih kesan. Kerana kita tahu bahawa ini daripada Allah. Daripada Allah. Maka daripada pucuk besar yang melakukan dia panggil bala ialah al-ma'asi. Terlalu banyak dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba. Sebab tu jalan yang terbaik sekali yang mengakadkan bala semacam ni, yang pertamanya ialah dengan kita semua ni. Nah, kembali kepada Allah dengan istighfar. Membanyakkan istighfar supaya kita sama-sama membersihkan diri kita daripada dosa. Dan di hari ini daripada bala juganya ayah dan dia panggil bapa-bapa semua. Kadang-kadang kita nampak kita ni dia panggil bukan sebab aku ni, bukan sebab aku. Dia panggil rajin sebenarnya. Aku jaga. Nah, orang lain hak kayan kadang-kadang sebabnya. Nah, padahal bukan begitu. Kadang-kadang kita ni lah ucap besar yang menghilangkan datang bala dia panggil semacam ni. Kalau gitu kita semua misuan ruang semua yang buat berlaku benar. Nah, sebab tu kita kena tanggungjawab bersama, maka kena pakar-pakar istighfar bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada benda yang kita apabila kita buat insya-Allah sangat-sangat mujarrab akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ialah dengan kita membanyakkan sedekah. Sebab Nabi kata as-sadaqatu tasuddu 70 baban min as-su'. Nah, bermula sedekah paling kurang bagi orang yang sedekah, tuai kutuk di hadapan dia 70 pintu daripada pintu-pintu bala. Dan yang ketiga, dengan kita membanyakkan salawat kepada Nabi. Karena salawat Nabi rahmah. Nah, maka Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibahum wa linu'adzibahum wa anta fihim atau kama qala Allah Ta'ala. Nah, di mana saja yang akan berada wahai Muhammad, maka kami tak akan seksa orang situ. Maka selepas Nabi mati ni kata para ulama ialah dengan kita membanyakkan salawat. Kerana apa? Kerana azab dengan salawat ia tak berlaku waktu. Jikalau rahmat ada maka azab tak ada. Jikalau azab ada rahmat tak ada. Maka orang yang membanyakkan salawat ialah orang yang panggil rahmat turun. Dia turun rahmat, nascaya bala akan dekat. Sebab tu dia panggil daripada jalan yang besar yang untuk dia panggil menyelamatkan diri satu dan untuk menghancurkan bala yang kedua. Dan yang keempat daripada benda dia panggil ubah yang maknawi ni ialah doa. Nah, doa ni sangat mujarab sekali. Nah, dan hari ini kita sangat-sangat berhajat sungguh kepada doa supaya jaga diri kita daripada wabak ini. Dan bukan sekadar jaga saja dah, akan jadi satu silah yang untuk mengakalkan dan menghilangkan wabak ini di masa depan insya-Allah. Dan yang terakhir daripada dia panggil wiqayah yang maknawi ialah dengan kita membanyakkan buat baik kepada orang lain. Kerana al-jaza min jinsil amal. Bermula balasan daripada Allah. Tuhan bala kita jenis perbuatan. Bagaimana kita buat dengan orang lain baik, maka Allah akan buat baik kepada kita. Maka jika Allah buat baik kepada kita, insya-Allah kita selamat, dijaga oleh Allah daripada segala wabak dan segala bala-bala insya-Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah lebih kurang yang saya boleh sampaikan pada orang pertama ini. Maka saya serahlah kembali kepada director kita Ayah Mai. Alhamdulillah. Sama nyata-nyata mulai. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Itu semua yang disampaikan oleh bapa kita supaya kita ada dalam hidup kita hari-hari tentang kita nak jaga diri kita, keluarga dan kampung kita daripada nyakit hidup merebak serata-rata tempat ni melalui hak zahir. Kita kata zahir ni ikut bomo lah. Kerana bomo ni masuk dalam kata ahli khibrah. Dia bijak, dia tahu, dia mengaji khah waktu. Yang ngaji khah kata penyakit ni cara gini, kita nak cara dia kena pakai mai, kena basuh tangan, jangan dekat tempat orang ramai-ramai, berhenti siang, jangan dia masuk. Tu ya ada ilmu-ilmu dia. Bila lah kita ni disyoki, kata kita ni uzur ni, sakit ni,
duk demai ataupun sesak dada 2-3 hari ni, kita kena royak timeline kita, apa pergi mana hari ni, pergi jumpa siapa, jangan tusuk. Dengan sebab tusuk tu lah setengah-setengah merata-rata duk pergi nyakit. Ni susah lah orang kata ada rumah dua ni. Orang pilih dua susah lah, nak tusuk timeline tak boleh lah ni. Mana kena pijak lah dulu. Tapi wasa Alhamdulillah. Mai wasa menarik sekali nak ingat kepada orang ramai hak apa Nawawi royak ni, wasa menarik. Jadi Pak Ayah Mai sebut saat ni, kita basuh tangan, kita pakai alkohol di tangan, kita pakai mai, kita pakai kapur. Dikira kata kita jaga nafs, maka boleh pahala. Allahu Akbar. Maknanya pahala kita hari tadi bukan kata saja kita pergi masjid, bukan saja kita pakai kasih rupiah kafiyah, bukan saja kita baca Quran, tetapi kita pakai mai pun Allah Taala bagi pahala kita. Dengan syarat kita niat kita nak jaga keselamatan umum. Allahu Akbar. Boleh itu sungguhlah. Kita orang kampung dah, kita kampung mudah-mudah. Masya-Allah sungguh. Ya. Baik. Lepas tu kita tak lewatkan masa pergi pada satu round lagi, round yang kedua, dan boleh jadi round terakhir dah malam ni. Kita pergi pada Dr. Abdullah kita pula. Soal yang kedua doktor kita supaya doktor kita tolong beri sikit semangat pada rakyat-rakyat kita di 3 wilayah khususnya dan pada umumnya, walau-walau di mana saja sedang menonton yang bersama dengan kita malam lebih kurang 500 orang lebih ni. Kira-kiralah di Malaysia, di Indonesia, Singapura hok sedang menonton ni, supaya ada semangat sikit. Kerana setengah-setengah kampung ni, bila mana dikena katuk kampung tak ada kerja, menyebabkan setengah-setengah rasa putus harap habis semangat. Tengok siapa setengah-setengah lah ni dah hantar khabar mari kata ada siapa ke fikir-fikir dan cita-cita nak bunuh diri. Allah. Fikir cita-cita nak bunuh diri lah ni. Tu kalau kata agama asli tak ada masalah, kita tahu orang tak ada agama, orang tahu Tuhan kepada Allah. Lah ni nak melagak masuk pada agama Islam kita dah. Buat akademo ni putus harap habis semangat. Tengok siapa berfikir-fikir nak bunuh diri sendiri. Lalu itulah nak beri kepada doktor kita supaya doktor berilah semangat sikit pada rakyat-rakyat di tempat kita dan umumnya muslimin-muslimat yang sedang menonton di mana-mana saja. Dipersilakan doktor kita. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ayah Mai sekali round yang kedua. Jadi saya sebelum ada nak sebut tentang masalah kita nak semangat sikit ni, saya harap kepada semua lah yang duk dengar ni dan hak yang tak dengar kita sampaikan. Hari ni kena banyak istighfar sungguh-sungguh. Hak ni cara kerana sebab hak kita duk usaha saat ni tu sungguh habis dah dengan lockdown lah, dengan pakai meh belaka lah, dengan cew lah, dengan itu, dengan ini tu banyak. Tapi walaupun banyak dah saat ni tu wabak tu masih merebak lagi. Ini tanda kata memang ada benda yang kita kesilapan kita dengan Tuhan. Sebab tu tak ada cara lain untuk nak kembalikan kita, nak kembalikan suasana supaya dulu saat ni tu, iaitu kena banyak istighfar. Supaya Abang sebut tadi kan, iaitu Tuhan sebut ke, iaitu amakan Allah li'adzibahum wa anta fihim. Tuhan tak azab dua tempat Tuhan tak azab manusia. Amakan Allah li'adzibahum wa anta fihim. Tempat Nabi ada Tuhan tak azab, amakan Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang keduanya iaitu apabila Tuhan tak azab manusia, apabila manusia saat itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis kita sebut tu, Siti Aisyah sebut ke innahu azab yab'athuhu Allah ala man yasha. Mana kata azab? Bila azab saat itu tak sewi kena azab ni, tak ada cara lain, kena istighfar saja. Iaitu kena istighfar belaka dan ikhlas anil dzunub. Iaitu kita kena cabut atau kita hundur diri daripada melakukan maksiat. Jangan tak kira lah. Saya dah ingat kita serupa dengan semaya istisqa. Semaya istisqa ni sunat ke kita waktu baik kambing lah deh. Waktu baik lembu tu baik orang tua pakai baju buruk, pakai kapal semua nak nampak nak rahmahnya, nak Tuhan rahmah. Dan wabak Covid ni tak ada cara, malaikat kena istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya istighfar ni selain pada dia menolakkan bala, dia juga membawa rahmah kan.
nak wi Tuhan siaplah nak bawa rahmat. Innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa ja'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi dengan sebab istighfar saat itu, iaitu Tuhan akan rahmah, Tuhan akan tolong kita dengan harta, dengan anak, dengan suburkan kebun kita dan makanan kita, semua dia akan mari lebih. Tapi rahsia ni banyak orang panggil rahsia yang mahjur, hak banyak orang buat main-main je. Tak ada munajat pada Tuhan, tak ada istighfar pada Tuhan ni. Banyak ke orang fikir istighfar baik tu dia. Tak ada sungguh bang, tak ada secara besar-besar, tak ada. Sebab tu saya menyerulah kepada semua orang Islam seluruh lah, bangunlah malam istighfar. Kalau demo istighfar demo tak kena lagi penyakit ni, dan tak akan kena orang tu, yakin. Sebab apa? Sebab saya ni dekat-dekat nak kena. Saya masuk, saya pergi pesak dah. Jadi letih, tapi kita yakin tu kata kita tak kena pergi pesak di Sirorok, tepat 28 kemarin. Letih, kawan kena bukan. Dan kita yakin kata kita tak kena. Sebab kita istighfar. Mana nak kena? Kita yakin. Sebab tu di hari ni kena pakai runarung, pakai istighfar banyak. Ini jalan lah. Dan yang kedua, yang main sebut tadi kata ada orang nak bunuh diri. Bunuh diri dah yang main. Bunuh diri dah. Bukan kata tak ada bunuh lagi. Ada hak bunuh diri dah. Kerana susahnya. Saya tu baik sahabat apa. Orang selain kita ni banyak bunuh diri akhir-akhir ni . Orang hak ada duk mikir nak bunuh diri ni kena ingat. Wala taqtulu anfusakum. Innallaha bikum rahimah. Tuhan sebut dah. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh diri kamu. Innallaha bikum rahimah. Tuhan ni rahmah. Tuhan ni siaplah di sebalik selepas pada Covid ni, kalau kita sabar dan kalau kita saat ni turut perintah Allah dan kita istighfar, rahmah akan mari banyak lepas dah ni. Demo tak kena sabuk buku rezeki. Hak tak ada boleh ketika masa Covid saat ni Tuhan akan ganti berlipat ganda insya-Allah. Selepas daripada ni dengan syarat kena istighfar. Wa rahmati wasi'at kullasyai fa sa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Tuhan ya syiah dah. Rahmah ni Tuhan akan kena kepada orang takwa. Tapi kalaulah tak takwa Tuhan, Covid ni lama lagi ni, lama lagi nak habis ni. Kalau duduk 90 100 ni 2 bulan lagi dah habis. Kalau tak habis 2 bulan lagi, mana kata kalau siapa-siapa tak takut Tuhan, nanti tengok. Sebab rahmah Tuhan ni Tuhan ajak siap dah. Rahmah ni muslim-muslimat, iaitu Tuhan nyanyi pada demo. Tuhan nyanyi dengan bahawa kalaulah Tuhan nyanyi ni 2 perkara. Pertamanya Tuhan tak kena mula. Tapi dengan syarat nak turun rahmah Tuhan tu kena mula ni kena istighfar. Yang keduanya, rahmah Tuhan kalau kena juga Tuhan jadi ringan. Tuhan jadi ringan, tak teruk. 2 perkara ni. Tapi dua-dua sana ni akan kena kepada orang yang takwa kepada Allah. Sebab Tuhan sebut rahmati wasi'at kullasyai fa sa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Rahmahku tu melimpah pada semua dan aku akan tetapkan tulis untuk orang yang takut, orang yang bertakwa kepada Allah. Nak pesan kepada fak kita malam ni bahawa fak kita semua kena takwa kepada Allah. Dan wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kita putus angin-angin pada rahmat Tuhan. Jangan putus angin pada rahmat Tuhan, kerana masa hak turun wabak ni sebenarnya sebuah wabak disebut tadi, iaitu Tuhan nak mengembalikan kita kepada Allah. Supaya Abawi sebut juga tadi, iaitu Tuhan nak kita kelak Tuhan. Bila Tuhan nak kita kelak Tuhan, sininya sebab Tuhan rahmat dah tu. Sebab Tuhan nyanyi saat ni. Bila Tuhan nyanyi, Tuhan nak kita khabar. Payah nak khabar orang ni. Ya terik ni tu ya anak-anak ni degil-degil benar ni. Kalau tak degil, ya tak turut-turut sebagai ni. Ya tak turut-turut sebagai ni. Hari ni fak kita degil. Saya tengok dah lepas pada tahun baru ni tu, belum ada puasa galak fak kita. Galak dah, galak. Pergi sini macam-macam. Siapa setengah-setengah tu lupa pada Allah. Duk khamak kata ada dah wabak ni, khabar-khabar mari semula. Ni tanda kata kita tak pernah lagi tu. Kita tak pernah lagi. Lepas tu rahmah hak Tuhan nak turun sana itu, iaitu tak cukup lagi kita. Sebab itulah hak Tuhan sebut zahral fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas
Nah, bima kasabat aidin nas dengan kalau tak klik semula dok situ semua, dan Tuhan akan kena orang beriman ni pasal itu. Orang tak beriman tak klik mula dah. Tapi kalau orang beriman seandainya la'allahum yarji'un, nakwi mereka itu kembali kepada Allah semula. Selagi mana tak klik, maka doklah tu. Doklah tu, sebab tu orang kafir ya tak ada kata dengan Tuhan dah. Apa kata kena nyakit wabak, cari vaksin suku saka. Pocok vaksin, pocok gapo ya gi kono lah, ya tak ada dah kono. Ya tak ada pergi mula dah, tapi orang beriman dah. Ya ada sah lagi selain pada ya usaha, ya boleh sah laginya, iaitu melalui dia kembali kepada Allah. Bila kembali kepada Allah dengan bahawa dia istighfar, innahu kana tawwaba. Nah, man amila salihah, siapa hok buat amal soleh, fa innahu yatubu ila Allah mataba, maka dia kembali pada Tuhan sungguh. Tuhan sebut iaitu wa man taba wa amila salihah fa innahu yatubu ila Allah mataba. Dia kembali Tuhan sungguh. Bila istighfar, maka pada ketika itulah kita akan dapat klik supaya masa dulu. Sebab itulah muslim-muslimat semua saya besarlah fak kita seluruh hak ada 1,800,000 lebih kurang, nara dekat dengan 700,000 tani 700,000 lebih orang Islam dapat 100,000 di tani di jalan, pakat dari segoro lagi 250,000, maka kita pakat bangun malam belaka, pakat bernajak pada Tuhan, pakat istighfar pada Allah, maka pada ketika itulah insya-Allah Tuhan akan akak wabak ni. Dan yang kedua pula kita ambil sebab, bila ambil sebab capung dengan dua ni tak mustahil sikit apa, boleh hadi boleh rapai dah. Kalau kita pakat buat boleh rapai tak habis boleh ke sekolah dah insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah saja. Terima kasih banyak-banyak doktor. Ya, sama-sama. Sangat jelas sangat. Ya. Dan apa yang disampaikan oleh doktor kita, para penonton muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bubuhlah dalam jiwa kita dan amal hari-hari apa yang doktor kita beri penjelasan saat ini, hidup jangan sekadar dengar lepas saja. Dan tiap-tiap kali kita berdoa istighfar, Supaya supaya kita melakukan kebaikan, supaya dengan tu juga tadi apa ni, supaya apa wioyak juga dah. dengan sungguh-sungguh, akhir tangan pun dengan sungguh, Ya. main-main lebih kurang tu dah, dengan sungguh-sungguh. Maka kita teruskan lagi kepada Abu Ghazali kita dengan soalan yang kedua dan soalan terakhir ni, kali yang kedua, round yang kedua ni. Bagaimanakah peranan sebagai seorang Muslim terhadap wabak COVID? Ya, soalan ni meh-meh tu lah, cuma cara pemberian ni ya lain sikit. Cara beri syarah huraya ataupun pandangan pendapat lain sikit. Dipersilakan Abu Ghazali kita, bagaimanakah peranan sebagai seorang Muslim terhadap wabak COVID yang sedang melakukan itu? Dipersilakan. Terima kasih kepada Ayah Mai yang dikasihi Dr. Abdullah, Baba Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teringat Dr. Lah, Baba Wi dan Ayah Mai, kalau kita ingat kepada kisah pada masa Abu Ubaidah Ibn Jarrah, dia masa tu Abu Ubaidah dia adalah itu methab yang telah dilantikkan oleh Umar bin Khattab ganti kepada Khalid bin Walid. Tak. Ya, mula-mula tu methab untuk pergi buka ke Syam tu Khalid bin Walid. Lepas tu tiba-tiba Sayyidina Umar naik jadi Amirul Mukminin, Sayyidina Umar tak suka lagi ganti ke turun ke Khalid, naik ke Abu Ubaidah. Setelah peristiwa akad Abu Ubaidah naik tu, buka kota Syam. Selepas buka kota Syam tak berapa lama berlaku wabak yang kita semua dah tahu, kata berlaku penyakit taun tu, maka kena Abu Ubaidah tu sendiri. Kena Abu Ubaidah, taun tu kena Abu Ubaidah. Dan taun dia tu muslimin muslimat semua, penyakit dia tu rupa lagu mana. Dia tak serupa COVID kita dah. Dia teruk dahsyat daripada COVID. Dia naik bedai atas kulit. 2 hari lepas daripada bedai atas kulit, dia temu kulit. Penyakit taun masa tu. Lepas ada bedai kulit tu, dia temu kulit. Dia panas dalam tu, dia naik bekak tu, dia temu. Maka Abu Ubaidah
Yo kita tengok orang dulu mula-mula yo kita tengok orang pakai duk sakit tu. Abu Ubaidah yo klik mari tu orang tengok nampak bedek atas muka. Orang kata wahai Abu Ubaidah, lagu mana tu nampak bedek tu? Dia pakai dia ipung satu dah orang. Dia kata apa jadi kepada pak kita ni? Ya atas surat kepada Khalid, bagi Khalid balik lagi. Maknanya langkah dia buat tu. Mula-mula sekali kata wahai Khalid, apa berlaku? Pak kita ni gapo kita buat ni? Maknanya muhasabah mula-mula tu. Bila ya gapo salah pak kita ni? Gapo salah pak kita? Jadi hak doktor lah duk koyak ni lah kata tu. Jadi pak kita ni mula-mula sekali apabila kita menghadapi satu ujian Allah, kita muhasabah mula-mula sekali. Demo ju setara Abu Ubaidah, kuat mujahadah setara Abu Ubaidah, kuat sobar, kuat iman, segala-galanya nak banding kita jauh. Oh tak itu bukan rung tak boleh nak banding, bukan itu tak boleh nak banding ayam mai dah. Abu Ubaidah segala-galanya tapi buat sampai gapo tak kenal lagi pak kita dengan Tuhan. Gapo salah kita dengan Tuhan wahai wali. Itu mula-mula sekali maka pak kita hari ni muslim muslimat semua Abu Ubaidah menghadapi satu ujian yang besar daripada Allah dengan penyakit yang temu 3 hari mati. Penyakit tu 3 hari kena mati dah orang tu. Maka Abu Ubaidah tekak duduk tak kata besar. Koyak kata dengan pemerintah daripada Amirul Mukminin, dia koyak kepada orang-orang Islam tu, kabilah-kabilah yang duduk di luar, kabilah ni mu naik hidup bucu bukit ni. Kabilah ni mu naik hidup bucu bukit ni. Bawa ya dulu orang Arab dulu dia ada kabilah-kabilah dah. Ya satu kabilah dia ada ketua dia. Ya dengan ketua tu, hak ketua ni ambil kaummu, ambil kabilahmu, buat naik ke bukit, hidup situ. Selagi tak ada dengar arahan jangan turun lagi. Orang lain jangan masuk pergi tempatmu. Mu duduk situ, semaya cara fakmu, duduk cara fakmu. Hak ni hidup cara fakmu. Dia asing, dia tak ketua, dia kurung diri, dia katuk kapung pada masa tu lah kita. Masya Allah. Majunya daripada dulu tak? Majunya daripada dulu. Abu Ubaidah. Lepas tu dia panggil pula tabib. Dia panggil tabib. Mari bincang. Nak buat lagu mana ni? Nak buat lagu mana? Penyakit ni nak buat lagu mana? Jadi, kalau kita tengok kesimpulan apa yang berlaku atas diri kita lah ni, mula-mula sekali muhasabah. Yang keduanya, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Taala. Lepas daripada kita kira dah, boleh ada kita. Muhasabah ni jangan muhasabah orang lain, muhasabah diri kita. Apa lagi kita kurang, maka ni ujian tu ada atas kita, kita muhasabah diri kita. Tengok ke diri kita. Lepas tu yang kedua, maka situ kita kena dengan doktor. Kena dengan doktor. Ya bila penyakit ni ya dua ya. Kita tanya fasalu ahla dzikri. Mu tanya bila kita bila kesetukan satu benda, kita kena tanya orang-orang yang ahli dia. Ahla dzikri di sini adalah yang pertama hukum hakam. Kalau rasa berlaku ni hak hukum ni, ya hak ni kita tanya tok guru. Yang keduanya hak kesihatan. Lagu mana penyakit ni ceritanya lagu mana, hak tu tok guru tak boleh komen, hak kita tak boleh itu. Kena tanya kepada pakar-pakar dia. Maknanya bomo-bomo yang ayah main duk koyak saat ni kata begitu susah payah dapat dia tu duk bagi penerangan kepada kita. Sebenarnya Abu Ubaidah tindakan yang sama. Dia panggil tabib mari, dia tanya bomo, dia tanya tabib, dia tanya pet. Pada masa tu nak buat lagu mana Pak kita dengan penyakit ni. Hari ni muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, bomo-bomo pet sedunia. Yo koyak cara sama berlaku sedunia. Bahasa lain-lain ya. Bomo di Amerika, yo koyak cara Amerika. Kena pergi pocok vaksin, yo koyak bahasa Mak Saleh lah. Dia tak koyak bahasa Melayu kita. Kalau bomo kita, bomo kiflan, bomo apa ni, yo koyak bahasa Melayu. Yo koyak bahasa Melayu mudah faham. Pocok vaksin. Orang di Malaysia injek ya vaksin kita lah dah. Sia, yo koyak bahasa Sia. Semua tu boleh katakan sepakat bomo ni koyak kata langkah-langkah kena buat lagu ni. Mu kena asingkan, mu kena pocok vaksin, mu kena tutup muka, jangan duduk rapat, jangan gaul dengan ramai. Jadi semua tu dia koyak suka belakang. Maka seharusnya sebenarnya kita orang Islam ayam mai. Kita orang Islam dia kena jadi satu model kepada dunia. Hak ni hak ambol tengok kata dalam setiap gerak geri kita orang Islam kena duduk depan sebenarnya kita.
Gapo saja kita buat. Sebenarnya kita Islam lah ni, kita Islam duk belakang sodah, duk belakang pula duk jadi tak berapa nak dengan demo. 100 tahun ke belakangnya ni. Demo buat kereta, kita baru duk mikir boleh ke naik kereta. Gitu. Bila demo main model macam-macam model tu baru kita nak ada kereta. Demo buat macam-macam lagi. Sepatutnya betul lah tak? Sepatutnya bila berlaku abad ni kita Islam yang ada ke vaksin. Sepatutnya kita Islam ada ke vaksin sepatutnya. Tetapi hari ni muslimin muslimat vaksin sudah ada. Kita orang Islam tak sepocok dah. Kau tu orang panggil kata kita ketinggalan. Kita ketinggalan lah ni, kita ketinggalan di sudut segala-galanya dah. Kalau kita hari ni sebenarnya kita kena jadi turn back kepada dunia hari ni. Bukan hari ni. Sok-sok muda Islam jadi turn back sama-sama dah. Sebenarnya kita orang Islam jadi turn back kepada universiti. Mula-mula universiti di atas dunia kita orang Islam. Sebab itulah orang pelulusan orang apa, dia pakai jubah, dia pakai apa. Orang pakai tu sebab turn back kita mari tu. Tapi kebelakangan ni semenjak jatuh Osmaniyah ni, maka kita tu jadi terbalik kita lalang, kita duduk belakang, kita orang koyak apa, kita jadi payah dengar. Jadi gitu. Maka minta maaf lah. Jadi hak tu yang bagi kata tuk buat kita, tapi itu adalah kenyataan. Hari ni kita kena dengar bomo. Sebenarnya situ kena dengar bomo. Hak hukum kita dengar tu guru. Hak kesihatan ni, hak cara nak jaga diri ni kena dengar bomo. Muslimin muslimat kena pakai hak tu. Tak dapat tidak dah hak tu. Kalau kita bomo kata lagu mana, kita lagu tu lah. Kita buat lagu tu. Hari ni hak tu besar sekalinya adalah kerjasama kita. Ayo mai kerjasama kita orang Islam orang sangat terhadap pocok vaksin ni. Kita kerjasama hak kita ke. Nak oyak kata kalau apa duk golok. Kuasa Dr. Lah hamba tak tahu. Kuasa Baba Nawawi hamba tak tahu. Kuasa Ayah Mai hamba tak tahu. Tapi kalau kuasa golok ni, kita mari dulu duk fikir dengan Sultan Naksub tu. Dia lah ni kita ada 3. Dia buat kaji, dia buat mari kaum mari 3. Hak mula-mula sekali orang Islam, Melayu Islam. Yang kedua orang Sia, yang ketiga orang Cina. Orang Cina lah ni kalau dalam golok, orang Cina lah ni yang pocok dah tu 80% lebih dah. Hak pocok vaksin siap dah tu. Lepas tu orang Sia saat ni tu 90% lebih. Orang Melayu Islam kita dalam golok. Dan termasuk hamba salah seorang lah. Yang masuk tu yang pocok dah tu baru 9%. Maknanya orang Islam kebanyakan tu tak pocok lagi. Bukan tak pocok lagi. Banyak tu masih pocok apa kok tidak pocok. Sebab kesedaran kita tu tak ada situ. Sebab kita tak sepatutnya bukan pocok. Kita kena buat vaksin tu. Sepatutnya situ. Kita kena awal-awal buat. Dan alhamdulillah dah ada lah. Turki bisa dah buat dah walaupun baru jaya lah ni, tapi maknanya itu satu model. Maknanya kalau mari dah tu yang kita duk cari-cari selama pening kata nak ubat, ya mari dah walaupun ubat pencegah saja, bukan perawat pencegah, tetapi itu adalah kita role model. Kena tunjuk lah ni orang duk kata kita lah. Itu maknanya kita tak kerjasama kita. Sebenarnya bukan. Muslimin muslimat, kita adalah umat yang mudah hidup sekali di atas dunia. Duk mana sekalipun kita adalah Islam. Islam maknanya kesejahteraan. Islam adalah santisu. Kita duduk mana, jadi mudah masuk dengan orang. Selamat, orang berasa selamat. Kita ada di Eropah, kita jadi selamat. Kita duduk Bangkok, kita jadi selamat. Kita kena bina perasaan selamat dalam diri orang lain, dalam diri orang kafir bila kita duduk situ. Hari ni, bila kita duduk mana, kalau orang berasa kata tak selamat ada orang Islam, itu maknanya kita kena muhasabah diri kita wang tua kita, cara letak diri kita tu belum betul lagi muslim-muslimat semua. Maka ambil kesempatan sini nak seru buat kita semua bahawa kita langkah kita menghadapi penyakit COVID yang besar ni adalah mula-mula sekali kena muhasabah kesilapan kita. Yang keduanya, kita kena kerjasama apa saja yang ditentukan oleh kesihatan, begitu juga apa yang ditentukan oleh fatwa kita itu sendiri. Maknanya mula-mula sekali sudah pastinya cuklah ati Allah wa ati Rasul. Waktu bahagia kita cuklah wa ulil amri minkum, yang kena pakar kepada kesihatan. Maka kesihatan koyak lagu mana kita tengok bercanggah tak dengan Islam kita, fatwa kita. Kalau tidak bercanggah, maka itulah yang kita kena dahulukan dan kita kena duduk depan habak itu. Maka insya-Allah kalau masa kita duduk bukan penyakit ni saja, kalau kita dah adalah orang duduk depan sama-sama, maka
kita duduk mana sekalipun, kita akan jadi umat yang seni. Dan akhir sekali muslimin muslimat semua, apa saja yang kita lalui, ingat sobar dan ingat tenang saja fikiran kita. Otak kita tu jangan duduk serabut harga ni. Itu besar ujung sekali. Kalau kita kena ke, kita tak kena ke, kita duduk ada duit ke, tak ada duit ke, maka dalam otak kita tu kita biar ada Allah. InsyaAllah kita husnuzan, Allah akan menyembuh kita dan Allah akan selesai masalah kita. InsyaAllah akhir sekalinya kita akan puasa tenang sekali walaupun duduk lagu anda sekalipun. Allah Ta'ala alam, surah balik kepada ayat main kita. Alhamdulillah. Baik sangat. Comel sangat. Nampak tu. Tapi itulah deh. Payah orang bawa ya tu deh. Nak wujud selek kita sendiri buat awak asing. Payah. Tapi jadi belakang Tapi semua. Turki buat dah ayah main. Turki. Tu. Turki ada dah lah. Turki. Ya. Buat nama ke apa? Doktor lah. Itu nama apa tu vaksin Turki tu. Turfat. Tufak. Tufak. Ya. Cuma tak ada keluar kat negeri luar ada lagi lah. Tu vaksin dia tu. Sekadar lain negeri. Tapi Turki ni dia kocok dah ni tu dalam 35 juta dah harga dia. Lepas tu pula dia buka habis dah lagi, dia buka habis dah, tak ada dah, tak kena bakar dah. Bakar boleh jalan, boleh kapal semua. Dan hari buka, hari pertama buka tu orang hari jalan hari dia pada Rusia 70,000 ke. InsyaAllah. Alhamdulillah. Tak apa dah tu. Comel dah tu. Dia kalau ikut ramalan dunia ni di penghujung dah Covid ni. Di penghujung dah. Tapi di negeri kita ni jadi belik ni. Baru start. Jadi kau banyak ni. Kau lain tu kau nak habis dah. Orang mula buka negara belakang dah. Ya. Baik. Alhamdulillah. Kita pergi kepada Wabawi kita akhir kali. Wabawi kita akhir kali gini lah. Supaya Wabawi berilah amalan supaya walaupun bapa lain beri bawa koyak dah saat ni. Istighfar lah, taubat lah, jaga amalan. Hari Wabawi katik berilah amalan supaya kita nak jaga diri kita supaya moga-moga diangkatkan bala dan wabak di tempat kita dan sepada di negeri kita pada umumnya. Dipersilakan Wabawi. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sangat berharga sekali apa-apa yang kita dengar daripada doktor kita Ampullah dan Baba Ghazali kita. Maka butung besarlah bagi penonton kita pada malam ni, dan lebih-lebih lagi apabila ambil main guna dalam hidup kita hari ini. Maka di sini sebelum daripada saya nak sapa dua perkara atau tiga perkara yang jadi anak kecil besar lah bagi mengakadkan balon ni secepat mungkin. Sebelum nak ke situ, saya suka nak sambung sikit sebanyak apa yang disapa oleh Baba kita Ghazali saat ni. Jadi di hari ini manusia iaitu baik juga panggil banyak golongan lah. Tapi hak kita nak kecek sini ni dia panggil dua golongan. Dua. Padahal sebenar bukan dua, banyak. Tapi kita melihat dua ni sebab apa? Hak dua ni dia panggil kelekuar. Seorang ni dapat dia panggil pahala yang besar, dan kadang-kadang sebab benda ni satu yang dia buat, dia jadi ahli syurga walaupun dia masih hidup lagi di dunia. Dan sebaliknya pula, orang yang buat benda ni, dia akan dimarkai oleh Allah. Tuhan sangat marah ke dia, sangat-sangat dah. Jadi siapa yang kedua ni? Kita ambil yang kedua dulu. Yang kedua dulu ialah orang yang jadi punca, jadi sebab yang buat dia orang susah. Dengan sebab dia wawi dia panggil pewabak ni ke luar kawasan. Kau ramai orang kena dengan sebab dia. Dan dia tahu kata dia ada, dan dia panggil apa, pergi situ, pergi sini tu, dengan dia tahu diri dia kata dia lah bawa penyakit pergi situ, pergi sini. Maka ini sangat-sangat takut. Sebab apa? Sebab ketika ni dia masuk dalam golongan orang yang memudaratkan orang lain.
Maka Nabi kata la darara wa la dirar. Le agama tidak ada jenis memdarati diri sendiri dan tidak boleh kita memdarati orang lain. Maka di hari ini cuba teraklik benda yang berlaku. Kadang-kadang seorang saja yang dibawa pergi situ ke sini, maka sebab dia tu puluh-puluh orang mati, sebab dia tu orang beratus atau beribu susah, dan sebab dia tu ditutup masjid. Nah, benda ni dia panggil apa benda yang berlaku sungguh. Nah, dan sebab dia tu wak wirai tu duduk dalam kecemasan, susah, tak boleh keluar, kampung nak katuk apa tu. Nah, sebab tu kalau lah tak tahu, itulah cara lah. Sebab mereka tak tahu, mereka itu tak ambil salah. Hak di sini hak skill lain. Tahu sangat dah, tapi tak ada high paham belum. Ini mereka panggil pos takutlah. Nah, sebab orang lagu ni tu sangat marah. Bahkan cuba terang kita mari dengar hadis bersama yang Nabi bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirra." Nah, diseksa akan seorang perempuan dengan sebab seekor kucing saja. Dia kurung, dia tak lepas pergi cari makan dan dia pun tidak boleh makan ni sehingga kucing tu mabuk. Itu memudaratkan binatang. Secara tu dia panggil pun didenda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana jika manusia? Nah, lebih lagi. Maka ini kita sedar bersama insya-Allah. Sebaliknya pula, orang yang hebat sekali ialah dengan sebab dia COVID hilang. Dengan sebab dia COVID ni dia panggil apa? Kalisu. Tak kira lah dia siapa. Dia doktor ke, dia tu imam ke, dia naik abota ke, dia orang panggil bapa ke, dia ustaz ke, dia untuk belajar ilmu agama ke, ataupun asal ke, tak kira. Siapa-siapa saja yang dia panggil apa? Menghilangkan mudarat daripada orang Islam, inilah dia panggil apa? Amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tanya dengan Nabi jawab soalan. Para sahabat tanya, ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Ya Rasulullah, manakah amalan apakah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Nabi jawab, sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Gembira yang kamu buat orang lain gembira, itu sebaik-baik amalan. Bagaimana jika kita ni dari sebab yang buat masjid kembali boleh semaya semula? Bagaimana jika kita buat di kampung buka bebas semula? Buat orang lain dia panggil hidup jadi biasa semula. Agakkan dia panggil penyakit ni daripada bombing. Lebih lagi rasanya hebatnya kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Nah, saudara semua. Yang kedua ialah di hari ini saya rasa Bapa Ghazali dia tak kuasa nak angkat COVID dengan diri sendiri. Dengan peribadi. Saya pun tak kuasa, juga ayah mai tak kuasa, doktor pun tak kuasa, siapa pun tak siapa kuasa. Tetapi adakah benda ni dia panggil tak boleh buat mudah sangat ya. Ialah apabila kita semua caput tangan. Dia caput tangan dia gagal. Sebab tu cuba kita kembali kepada hikmah yang Tuhan mensyaratkan kita beberapa ibadat. Apabila nak akad bala, apabila nak tolak benda yang tak baik, pada ghalib Tuhan mensyariatkan dengan bentuk jamaah. Nah, nak tolak khusuf, semaya dia panggil apa khusuf. Nagahno. Nak minta hujan, nak tolak kemara, juga semaya istisqa. Nah, boleh kata semua lagu tu. Sebab tu di hari ni, sebagaimana kata doktor kita tadi, saya yakin sepenuhnya yakin 100%, bukan 90% dah. Jikalau kita semua ni sedar bersama dan semua ni dah panggil pakar-pakar berdoa belaka daripada hati, nah, tak kira lah masa mana sekalipun. Tapi kalau masa seperti doktor kita kata, masa sahur lebih afdal. Sebab ketika tu dia panggil Tuhan tunggu-tunggu, dia panggil doa daripada hamba dia. Hal min da'in fa astajib lah. Dia panggil hadis masyhur. Nah, kalau gitu, jika umur saya berdoa, umur ayah mai berdoa, umur bapa Ali Ghazali kita berdoa, umur jiran kita berdoa, setiap umur yang ada ribu-ribu keluarga dalam 3 wilayah ni, kita serotok akad tangan berdoa kepada Allah daripada hati kita, bukan daripada bibir mulut.
Saya rasanya dia panggil apa boleh jadi dengan skrip mata tu akak. Jelek sekaligus boleh jadi. Nah, maka benda ni kita berhajatlah. Dia panggil apa sangat-sangat kepada benda ni. Dan dalam pengarang yang kita pakai dulu, saya sangat setuju menang. Saya dia panggil telitah ya, dia kelih. Dia panggil Facebook, tiba-tiba telitah, dia panggil apa ustaz kawan saya lah. Dan dia panggil Dr. Lok kenal Baba Ghazali kita kenal. Iaitu dia panggil Baba Zakaria, dia panggil apa di kawasan Kuk. Jadi di kampung dia ni Masya Allah, dengan piping daripada dia, dan dia nak dia panggil dah wasiat saya kepada ahli kampung dia, hari mana yang dia tak ada, dia panggil minta wirikati saja buat benda ni. Tapi kalau hari ada, dia teruskan dia tanggungjawab benda ni, dia duduk depan. Jadi di masjid di kampung dia setiap malam semayah je dengan betul berjamaah. Nah, dan saya rasa jika kampung lain ambil tiru sangat-sangat bagus. Kalau kita boleh buat ramai-ramai betul di masjid, dan kita buat peribadi pula yang kita bangun malam kali belum subuh atau belum tidur, yang penting pakai buku. Nah, hal besar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah saya yakin di sana ni ya doa tu dia panggil banyak. Dan doa tu insya-Allah jikalau kita doa saya tak yakin kita Tuhan terima, dia terima. Dia panggil apa doa tu. Cuma dia panggil apa natijah tu. Kadang-kadang lewat, kadang-kadang banyak, itu kembali kepada hikmah Allah. Tetapi di sini saya nak bagi tahu satu amalan yang apabila kita doa ni, natijah hasil dia yang kita dapat secepat-cepat mungkin kita boleh lihat mata kepala. Iaitunya kita doa dengan bentuk tawassul. Dan saya yakin kata semua orang Taning 3 wilayah ni, walau dia hari ni dia lobby sekalipun, tak kira sesiapa lah, lelaki perempuan, saya yakin kata semenjak hala dia sampai besar ni mesti ada amal baik yang dia pernah buat. Saya berpikir kecil lagu, saya teringat kepada dia panggil kisah ashab, dia panggil 3 orang yang masuk dalam gua tu kan. Nah, ketika batu dia panggil macam ke mulut gua. Nah, padahal mereka itu nak berdoa minta dengan Tuhan boleh. Dengan tidak tawassul pun. Tapi di hari itu tu Tuhan ilham masuk di hati mereka, kata kena doa betul tawassul supaya apa? Tuhan kata aku nak cepat-cepat ke berpikir ulama aku mati dulu. Banyak boleh tak gua berkali. Dia. Sebab tu semua tu masing-masing bertawassul dengan amalan yang dia buat, yang dia bahasa ketika tu dia bahasa ikhlas, yang bahasa kata Tuhan terima amalan dia. Maka jika hari ini saya panggil insya-Allah ada amalan Tuhan terima daripada saya, dan ayam mai ada amalan Tuhan terima daripada ayam mai Bapa Ghazali Kosama, Dr. Abdullah Kosama, dan semua orang 3 wilayah kita ni saya rasa ada berlakulah amalan sikit banyak tu mesti ada. Maka jikalau kita bersama sepakat satu sekali kita akan panggil bertawassul dengan Allah dengan amal yang baik yang kita buat mari dah. Saya rasa dia panggil pun tak lama benda ni, dan rasanya cepat benar-benar terangkat dia panggil bala yang berlaku. Dan kita semua di hari ini cemas. Itulah cemas kita nak bina akad dia. Nah, maka ini jalan yang paling baik sekali. Lebih daripada hak lain lagi. Walaupun hak lain tu kita kena buat, hak doktor suruh kita kena buat, tidak ada masalah, tak belaga dua tu. Tapi hak ni cepat sekali. Nah, hak ni cepat sekali. Maka, dan yang ketiga ataupun yang keempat, saudara semua, nak banyak kata, anak kecil ni, jika ada di tangan saya, tapi jikalau saya tak guna dia untuk buka pintu, saya tak boleh masuk dalam rumah. Nak bagi dia tangan saya tak guna untuk start kereta, tak boleh pergi juga. Kalau itu saya yakin sepenuh-penuhnya kata apa yang dibagi oleh Dr. Amtullah Baik, yang beri kepada kita oleh Bapa Ghazali kita bersama, dan saya berkongsi sikit sebanyak pesan pun juga. Nah, benda tu saya kata semua tu baik belaka, jalan yang paling baik belaka untuk akad bala ini. Tetapi jika kita tahu tiba-tiba tak guna, tak buat, maka juga tidak ada faedah. Nah, dia panggil sia-sia saja. Nah, sebab tu hari ini saya seru dengan besar-besar hati kembali mari kita bersama mengamalkan benda-benda ni supaya kita jadi sewenang yang mengakadkan benda ni. Dan akhir sekali ini amanah.
yang saya terima daripada seorang saya kenal baik dia ni insya-Allah daripada ahlillah. Maka dia panggil masa dia 3-4 hari lepas dia bercakap dengan saya dalam messenger. Maka dia kata bapa, saya ni suara saya tak derah sebab tak ada siapa kenal saya. Adapun bapa ada jugalah orang tulis ketika bapa live apa gitu gini. Maka saya minta bapa tolong sapa amanah ini kepada orang panggil masyarakat ni. Maka saya tanya dia, apa benda tu? Dia kata, saya mimpi jumpa Rasulullah. Maka Nabi bagilah mimpi itu yang dia lihat Nabi. Maka Nabi kata, man ra'ani laqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamassalu bi. Siapa yang lihat aku, maka benar-benar dia lihat aku kerana syaitan itu buat rupa aku. Maka seorang ni saya kenal dia baik, dia sangat-sangat berjuru dan saya yakin sepenuh-penuh kata apa yang dia sapa itu benar dan betul. Maka sebagai amanah dia sapa ke saya, suruh saya sapa kepada suara yang saya boleh sapa, iaitu Nabi pesan kepada umat dia kata, wahai umatku, as-salat as-salah. Seolah-olah Nabi nak sapa kepada kita, nak tahu umat dia tak semaya ini. Maka ni boleh ada juga punca yang buat berlaku benda ni. Kalau gitu saudara-saudari muslim-muslimat, dan sedarlah kita bersama kembali kepada Allah. Dan jikalau kita muhasabahkan diri kita sebagaimana kata Abang Zali kita sini. Dan jikalau kita ibu bapa fikir sikit, ambil berat sikit di atas anak kita. Kita kata kakak, ambil berat sikit di atas adik kita. Kalau kita cewek, ambil berat di atas cucu kita. Dan jikalau kita umur depeng jiran, maka boleh sapa kepada jiran. Dan jikalau kita ada pekat yang lebih tinggi lagi, itu guru dan juga orang panggil ta'imih, maka boleh sapa kepada adik kampung dia dan suruh mati masalah basmaya bed. Dan kita bakal guna apa kita boleh sapa ke depan kita ni. Dan mengharap-harap insyaAllah akan jadi anak kecil puca yang buat kita selamat dan bala tertakat cepat-cepat daripada kita semua, insya-Allah. Maka itulah saya boleh bagi saya panggil kursi pada malam ni. Maka saya panggil Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Bapa Wi kita yang beri penerangan dan beri amalan-amalan dan beri wasiat. Sampaikan wasiat-wasiat saudara ni supaya moga-moga kita dengan ni separuh penonton muslimin muslimat yang berada di mana saja boleh ambil buat amal di dalam hidup kita. Terima kasih kepada para bapa-bapa kita 2-3 orang ni. Mana-mana penonton yang sedang penonton malam ni boleh kita ikuti ruangan fake bapa masing-masing. Kerana bapa 3 orang ni ada fake masing-masing ni. Dr. Abdullah ada fake dia. Dr. Abdullah Abu Bakar. Dia buat secara buka soal jawab tiap-tiap malam mulai daripada pukul 8.30 lebih kurang doktor mulai daripada pukul 8.30 hingga sampai pukul 10 kadang-kadang sejam. Naik angin sikit sampai 2 jam. Pagi pun ada juga. Dia pagi lepas subuh. Kuliah subuh ada juga. Soal jawab boleh kita ikuti bersama dengan Dr. Abdullah kita dalam ruangan fake dia masing-masing. Begitulah juga Bapa Ghazali kita ada juga fake dia. Tapi belakang-belakang tak ada baca boleh. Seminggu 2 lagi lah, insyaAllah. Seminggu 2 lagi. Lepas tu apa Nawawi kita ni dia tak ada pakai nama dia, dia pakai nama fake ilmu ugamu. Nama fake ilmu ugamu. Bolehlah nak follow, nak ikuti Bapa Nawawi kita yang nama fake ilmu ugamu. Bukan agama, ugamu dengan you deh. Mana-mana bolehlah. Semua tu ada fake masing-masing. Pakak-pakak kita ikutlah, kita pergi tambahkanlah ilmu. Malam ni sekadar sempeng je kita dengar malam ni. Lebih kurang dekat-dekat dengan sejam setengah, sempeng je kita dengar. Sikit-sikit berasa sakut dah ilmu yang disampaikan oleh para guru-guru kita, bapa-bapa kita. Terima kasih banyak-banyak 2-3 orang bapa malam ni. Lepas tu belum pada ambo akhirilah malam ni. Terima kasih kepada para penonton-penonton yang share bersama dengan kita malam ni. Dan mana-mana yang dengar apa saja yang disampaikan oleh guru-guru kita, bapa-bapa kita sana ni.
pakai amal lah. Karena itu semua mutiara ilmu untuk kita amal sama tahu kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dah. Lepas akhiri malam ni kita nak minta kepada doktor kita Abdullah dah Abu Ghazali, kita minta izin lah kepada Doktor Abdullah minta doa sikit. Ya. Ya. Doktor tolong doa katuk majlis sikit supaya ambil berkah. Dipersilakan doktor kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamdan illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal baras والجنون والجزام وسيل الأسقام ومن جميع الأمراض ومرض قرودة يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا كل بلاء الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.